Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi Sabtu 28 hari bulan 3 2020, bersamaan dengan 3 Syaban 1441, kita dapat mulakan perbincangan kita bicara subuh secara online dengan para penonton sekalian di saat kita berada di bawah program PKP, Peraturan Kawalan Pergerakan kerana penyakit yang melanda dunia hari ini, COVID-19, yang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah hilangkan penyakit ini dan masjid-masjid kembali makmur dengan para jemaah yang akan memenuhinya dan kuliah-kuliah berjalan seperti biasa. Namun begitu, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita peluang yang lain, iaitu peluang ibu bapa boleh bersama dengan keluarga masing-masing di rumah, peluang kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh perasaan kita, merayu kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah selamatkan kita, keluarga kita, negeri dan negara kita dan semua umat Islam di atas dunia dan semua warga dunia ini daripada COVID-19 ini dan lain-lain penyakit. Dan dengan adanya alat media baru ini yang boleh mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, nas'alullah as-salamata wal afiyah, maka kita mulakan pengajian kita ataupun kajian subuh kita ini dengan juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 bermula dengan surah An-Naba. Surah An-Naba, insya-Allah. Jadi tafsir yang anda baca, terjemahannya iaitulah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Jadi para jemaah sekalian, bolehlah ambil pegang Quran, ambil pen, kertas untuk sama-sama kita menghayati tadabbur Al-Quran secara ringkasnya pada pagi ini dan pagi yang lain-lain, insya-Allah taala. Alhamdulillah, peraturan yang dibuat untuk maslahah kita bersama, kita sabar di atas sedikit ujian ini kalau nak banding dengan ujian orang-orang lain yang berada dalam negara peperangan yang hancur lebur ataupun berada dalam keadaan huru-hara yang bersangatan. Tapi kita hanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla berada dalam rumah. Masjid hanya diazankan dan dibenarkan 2 atau 3 orang yang bertugas saja. Namun begitu, untuk ihyakan masjid ini dengan ilmu, walaupun secara alamaya online, kita hidupkan juga, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, sudah bersedia dengan Quran, maka kita mulakan baca beberapa ayat untuk kita tafsirkan ataupun tadabbur secara ringkasnya, insya-Allah, yang anda akan pilih dalam kitab-kitab yang lain. Untuk tambahan kepada huraian kepada ini, di tangan saya ada sebuah kitab nama dia Isyraqat Quraniyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama tentang apakah mereka bertanya-tanya. Tentang berita yang besar, yakni berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya. Yang mereka ragu-ragu dan berselisihan mengenainya. Janganlah mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Sekali lagi janganlah mereka berselisihan. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, 5 ayat yang kita baca ini, terlebih dahulu sebelum masuk kepada huraian dia, kita masuk kepada muqaddimah. Di antara kelebihan kitab Pimpinan Ar-Rahman ini, dia ada muqaddimah dia. Ada huraian dia sebelum masuk kepada terjemahan tadi, dia ada muqaddimah yang menyebut tentang isi kandungan ataupun pengenalan surah. Alhamdulillah. Yang pertama kita lihat tentang surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya terkenal dengan nama surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Hadza bi ijma'i ahli tafsir. Dengan sepakat ulama tafsir mengatakan surah An-Naba ini Makkiyatun, diturunkan di Makkah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kan? Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, Ar-Razi, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Ashur dan lain-lain ulama rahimahumullah. Ayatnya ada 2 ayat, ayat dianya 40 ayat. 40 ayat. Ada juga sebahagian ulama-ulama pengkaji mengatakan 41. Tapi dalam kitab kita ni, dalam tafsir yang kita ada ni, Mushaf Utsmani, iaitulah sebanyak 40 ayat. 40 ayat. Dinamakan surah An-Naba. Apa makna An-Naba? Maknanya berita besar. Berita besar. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran berita yang besar, iaitulah berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasan. Menerima balasan. Itu dia panggil nama surah An-Naba. Sebagaimana sebahagian daripada mushaf, tanda ni perbincangan kita detailkan sikit. Dalam Pimpinan Ar-Rahman, alhamdulillah, jazahumullahu khairah kepada panel penterjemahnya, penulisnya, mereka biasanya dia akan pilih yang terpilih untuk ringkas je. Sebab tafsir ini bukan besar, kecil, tapi banyak maklumat dalam tu, alhamdulillah. Kerana itu ana suka baca di pondok saya ni tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kerana banyak maklumat dia, ada nota kaki dia. Kadang-kadang bila kita rujuk pada tafsir yang besar pun, ringkasannya duduk di situ. Alhamdulillah. Dan ada juga, dinamakan juga dalam bahagian daripada mushaf atau kitab tafsir, iaitu dalam kitab Sahih Bukhari, menamakan surah Amma Yatasa'alun. Surah Amma Yatasa'alun. Sebab permulaan ayatnya, Amma Yatasa'alun. Kan? Anin Naba'il Azim. Ayat yang pertama tadi, nama An-Naba'il Azim, ambil daripada ayat Anin Naba'il Azim. Dan ada juga setengah daripada kitab menulis, dia kata surah Amma. Habis kita. Surah Amma. Ringkas daripada Amma, Yatasa'alun, ambil Amma saja. Boleh. Amma, Ain, Mim. Ada juga setengah ulama mengatakan surah At-Tasa'ul. Surah tertanya-tanya. Tasa'ul.
ambil daripada masdar, daripada fi'il yatasa'alun, amma yatasa'alun. Dan juga ada yang menamakan dia surah Al-Mu'sirat. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa anzalna minal mu'sirat. Dan kami telah menurunkan dari awan, air hujan yang mencurah-curah. Maka dia namakan surah ini Al-Mu'sirat. Ada sebuah kitab tafsir ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah Darraz, nama kitab dia An-Naba'ul Azim. Jadi ada dalam tu maklumat-maklumat yang cukup menarik untuk kita tadabbur surah ini, surah An-Naba'. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dia panggil permulaan surah, nama surah dia. Nama surah. Apakah kelebihan surah ni macam mana? Ada riwayat hadis Abi Bakr radhiyallahu an, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad shibta. Rasulullah ni telah uban nampak. Faqala syayyabatni Hud, telah mengubankan aku dengan sebab turunnya surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, dan surah Amma Yatasa'alun, dan surah Wa Iza Syamsu Kuwirat. Semua surah-surah yang berkait dengan kiamat. Yang berkait dengan kiamat. Cuma hadis ini, kata di para nuqat, para ulama telah mengatakan hadisun muttarib. Makna hadisnya tak seimbang. Artinya tidak sahih. Sebagaimana telah disebut oleh Ibnu Salah dan lain-lain ulama. Jadi hadis ini tidak sabit. Jadi para jemaah sekalian, itu yang ada. Yang adanya itu saja. Adapun intisari kandungannya, membentangkan hujah-hujah yang mendedahkan setakat mana zalimnya dan engkarnya golongan kafir yang meragukan tentang adanya hari akhirat, kerana Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang terbentang luas di hadapan mereka, sudah tentu berkuasa menghidupkan mereka semula untuk menerima balasan. Allah Ta'ala yang menciptakan daripada tak ada kepada ada, lemahkah dia nak ulang balik? Kita kata la, ulang balik lebih senang, benda sudah ada. Setelah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat, dan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur engkar pada hari itu, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan. Akhir sekali perbincangan, Allah kata itulah keterangan-keterangan hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil langkah dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal saleh. Sesungguhnya dengan keterangan yang tersebut kami memberi amaran kepada kamu akan azab yang dekat, yakni masa datangnya, iaitulah hari seseorang melihat akan apa yang diusahakannya, dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihisab. Ya laitani kuntu turaba. Nak apa lagi? Cakap pun tak guna. Masa itu sudah berada di alam mahsyar yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan kita. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perbincangan tentang Bismillahirrahmanirrahim, ana tak hurai di sini. Para jemaah boleh tengok di dalam rakaman yang lepas, iaitulah ketika ana syarah tafsir ataupun tadabbur kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah di awal perbincangan dulu, di sana kita telah huraikan makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Siapa dia mereka? Tengok dalam nota 1814.
Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kaum musyrik Mekah yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek tentang bilakah datang hari kiamat yang dijanjikan. Masya Allah, tabarakallah. Puak-puak kafir ni Masya Allah sungguh dia. Kan? Mereka mari jumpa Nabi SAW, mari tanya ejek. Kan Nabi sebut, kalau kamu tak percaya, kalau kamu tak beriman, kalau kamu tak ikut apa yang aku bagi ni, kita akan jumpa pada hari kiamat. Dia mari tanya. Mata. Muhammad. Mata. Bila kiamat, bila nak mari? Macam ayat perli lah. Ayat dia panggil ayat perli. Bila, duk mai bila saja dia. Masya Allah, tabarakallah. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita apa? Berita kebangkitan manusia hidup semula menerimanya. Jadi dia duk mari tanya benda-benda lagu tu. Kan? Maka dalam allazina hum fihi mukhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan mengenainya. Mari tanya, mari perli Nabi, mari macam-macam. Allah kata apa? Kalla. Jangan duduk main-main lah. Jangan duduk bersikap demikian lah. Jangan duduk bersikap perli, duduk bersikap, orang Kelantan kata menganyi. Anak tulis menganyi. Ada orang tanya, apa dia menganyi? Menganyi ni makna perli. Ejek. Itu makna menganyi. Ada kawan saya dulu, orang Arab, nak belajar cakap Melayu. Jadi Melayu ni ada 3 huruf yang payah. Yang tambahan daripada huruf yang lain. Nya, ca, ga. Ga, tak ada masalah. Sebab orang Arab biasa dia guna. Gai, kalau orang Arab dah, dia biasa dia guna. Tapi yang payahnya, ca, nya. Menyanyi. Ajar Arab ni, apa gelak lembek dia. Duk main menyanyi, tak bunyi menyanyi. Menganyi. Kan? Kita mengatakan, Allah kata, kalla, janganlah mereka bersifat demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi, jangan bersikap demikian. Jangan mereka berselisih dalam masalah ini. Mereka akan mengetahui kelak apa yang akan menimpa mereka. Baik, sekarang ini kita masuk pada huraian dalam kitab Isyraqat Quraniyah. Ini menarik, dipanggil ilmu tadabbur di sini. Sangat menarik. Yang pertama kita balik kepada kalimah amma. Amma, kalimah yang terdiri daripada 2 huruf ain dan an. Kalimah, 2 kalimat. An, wama. Maka kemudian diidghamkan nun kepada min, dibuangnya alif jadi amma yatasaalun. Baik. Wa hadza tasaul anit tasaul. Ini tertanya-tanya daripada soalan-persoalan yang dia nak tanya. Apa dia benda? Dia tanya tentang kaum dan apa yang mereka berselisih. Apa yang berselisih? Yang pertama sekali, mereka berselisih tentang anin naba'il azim. Apa dia naba'il azim itu? Berita yang besar. Anil hamril ha'ilil mufzi'. Satu peristiwa yang akan berlaku yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Allah Ta'ala gambar dalam ayat lain. Pada hari yang beruban segala kanak-kanak. Orang perempuan mengandungnya terberanak belaka. Dan huru-hara yang tak ada bandinglah. Langit sudah pecah, bumi terbelah. Sebagaimana dalam kitab adalah ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan nak tengok surah kecil tentang kiamat? Baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Az-Zalzalah dan lain-lain surah lah yang pendek-pendek. Maka peristiwa besar ini yang kalau kita mikir sangat menakutkan, ia menyebabkan puak-puak kafir di dalam kelak-kelak mereka, dalam nadi-nadi mereka, duduk berbincang, Muhammad cerita ni pelik lah. Akan berlaku kiamat, langit pecah. Zaman dia. Zaman sekarang ni orang buat filem. Gambaran kiamat tu macam mana? Buatlah filem, tapi kalau kamu tak beriman, tunggulah. Filem tu akan makan kamu.
Jadi ada juga kemungkinan ayat ini istikmalan lis-soal, menyempurnakan kepada soalan maza yatasaalun. Apa yang mereka duk tanya-tanya tu? Puak kafir tu duk buah puak dia di kelak dia tu. Duk tanya-tanya apa? Jawab dia anin naba'il azim, daripada an-naba', berita yang besar yang akan berlaku pada hari kiamat itu. Berita yang besar yang berlaku pada hari kiamat. Maka sepatutnya kalau tanya, kalau seorang itu betul-betul nak mencari hidayah, nak mencari kebenaran, nak mencari hakikat yang benar-benar, mereka akan jumpa jawapannya. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita akan baca Quran, akan huraikan. Mereka masuk Islam berapa ramai? Ada wakil delegasi kafir mari jumpa Nabi. Nabi baca ayat Quran, dia tutup mulut. Berhenti ya Muhammad, cukup. Dia kata kada, hampir hati aku ini tercabut. Mana orang kafir itu masalah, dia bila dia dengar dia faham. Kita yang sedap duduk hari ini sebab kita dengar ayat Quran kita tak faham. Cuma kalau pembaca tu suara sedap, jadilah dia. Anda ingat waktu Allahyarham tuan guru kita ni, dia cerita satu orang dulu zaman dia dulu lah, tahun 60-70 tahun dulu. Ada seorang qari'ah ni, orang panggil anak gagak. Anak gagak ni mana gelak lah tuannya. Gagak tu warna apa? Tapi suara dia di sebalik tabir, melompat orang dengar. Walahum azabun azim. Orang dengar ni sebab suara sedap, bertempik. Allah sedapnya. La haula wala quwata illa billah. Dengar tak tahu apa. Ini kita bimbang hari ni para jemaah sekalian. Kita baca Quran satu tahap, baca pula tak faham, rugi. Kalau tidak dapat mengambil pengajaran pula, lagilah kita kerugian. Tapi tahap yang pertama baca Quran dulu. Jangan pula lemah semangat, aku tak mau baca dah, ustaz kata tak faham rugi. Kita kata tak faham boleh pahala. Tetapi kalau faham, lagi naik darjat, insya-Allah. Maka kalaulah puak-puak kafir ni dengar, nak ambil perhatian, nak ambil iktibar, mereka akan beriman. Tapi kalau dia dengar, dengan kelak dia, masing-masing sambil-sambil perli, sambil-sambil buah, sambil-sambil duduk kata macam-macam, mereka sampai tua, mati, hidup balik pun tak dapat faedah. Apakah pandangan ulama tentang An-Naba'ul Azim di sini? Maknanya pandangan yang pertama, ada yang mengatakan faqila Al-Quran sendiri itu. Yatasaalun anin naba'il azim, mereka tanya tentang Quran. Ayat mana ni? Muhammad ni ambil mana ni? Pelik ni. Kan? Muhammad ni ambil mana ayat ni? Jadi puak-puak dia, tuan-tuan kena ingat zaman Nabi SAW hidup di Mekah tu, zaman tu penuh dengan sastrawan Arab. Puak-puak ni fasahatul Arab, hebat. Dia boleh buat pertandingan mu'allaqat, syair-syair yang menang digantung di Kaabah. Buat pertandingan di nadi dia di pasar-pasar tahunan yang dibuat Ukaz, Majannah dan lain-lain pasar dia buat. Yang menang digantung di kelambu Kaabah. Tapi Allah cabar mereka, muak mari satu surah. Muak mari satu ayat, tak mampu. Ada cerita kata, puak-puak dia ni cuba nak ikut ayat. Kan? Bila tu ayat dia ambil surah Al-Fil, surah yang paling pendek. Kita surah Al-Fil kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mari puak-puak kafir ni gitu kak. Al-fil wa ma adraka mal fil khartumuhun tawil la wa jismuhu kabir. Dia kata gajah, mu tahu apa gajah? Belalainya panjang, tubuhnya besar. Jadi kalau budak-budak dengar apa ketawa. Ni Quran ke macam ni. Masya-Allah tabarakallah. Itu dia panggil cerita-cerita lucu yang dibuat oleh puak kafir apabila mereka jauh daripada wahyu Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang kedua kata, Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu An-Naba'ul Azim. Sebab menjadi tajuk perbincangan, isu besar dalam negara Mekah. Orang duk bincang, apalah Muhammad ni? Mari manalah dia ni? Apa sebablah dia ni? Masya-Allah tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila turun kepada Al-Quran kepada syakhsiyah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat Quran, waqad nubbi'a bi Iqra. Nabi kita dilantik jadi nabi dengan turunnya Iqra. Wa ursila, dilantik menjadi rasul dengan surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kan? Maka Nabi kita sallallahu bersabda, inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Aku ini pemberi amaran kepada kamu, di hadapan kamu ada azab yang besar bagi orang yang tak mau ikut. Bagi orang yang tak mau ikut,
Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Adalah ulama tafsir kata an-naba'ul azim, iaitulah al-ba'tsu, kebangkitan pada hari kiamat. Inilah isu besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak kafir ni bila dengar an-naba'ul azim, berita hari kiamat, mereka bertempik pelik. Dia kata apa? Dengar dia punya syair. Syair jahiliah ni kata apa? Hayatun summa mautun summa nashrun hadithu khurafatin ya umma amrin. Mula-mula hidup, kemudian mati, kemudian hidup balik. Ini cerita-cerita khurafat lah ya umma amri, kata di penyair. Ada kata penyair ini nama dia Az-Ziba'ra, ada yang mengatakan Abul Ala Al-Ma'ari. Itu di antara benda-benda pelik yang berlaku kepada puak-puak kafir Quraisy. Jadi ini pandangan-pandangan semua, sama ada Quran ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berita di kiamat itu sebagaimana yang diterjemahkan dalam kitab kita ini. Ini semua pandangan-pandangan itu benar dan mengandungi syamil semua sekali. Maksudnya memang menjadi perbincangan puak kafir di Mekah tu, apa yang dia bincang tentang kiamat, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Quran. Memang menjadi perbincangan mereka. Kemudian ayat yang ketiga, allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan mengenainya. Apa dia yang dia ragu-ragu ni? Kan? Jadi ikhtilah di antara al-mukazzibina wal musaddiqin. Pertembungan pandangan di antara orang yang mendustakan Nabi dan orang yang benarkan. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang membenarkan. Semua yang benarkan percaya belaka. Tapi puak kafir ni tak percaya. Satu. Yang kedua, ikhtilah di sini, ikhtilah fi tashkhisihim lirrasul. Ikhtilah di antara mereka, dia nak sifat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak kata apa? Muhammad ni kita nak kata apa dia? Tuan-tuan tanda daripada zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi kita, ni je. Ini je kata-kata apa ni yang boleh disimpulkan oleh puak kafir. Mereka kata sahir. Oh, ahli sihir dia ni. Sebab apa? Dia cakap orang dengar. Satu. Yang kedua, majnun. Aku rasa bukan sahih, gila. Sebab apa? Dia cakap benda yang kita tak faham. Mari-mari kemak lah apa benda. Ada kata yuridu dunia, dia cakap di bahasa jenis nak jawatan ni. Nak kedudukan dia tu. Pada itulah Quraisy kata antara rombongan dia pergi tanya. Ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak kerajaan aku lantik mu jadi ketua. Kalau kamu nak harta aku kumpul harta orang Arab Mekah kamu. Kalau mu nak bini hak muda, kita cari anak orang siapa yang paling comel di Mekah ni, kita kahwinkan. Itu pandangan dia. Seolah-olah Nabi itu begitu. Dia ramak ke macam zaman kita hari ni lah, pakat dia berebut jawatan tak. Ada di antara kafir kata syair. Oh, ahli syair dia ni. Pasal tu lah bahasa dia sedap sastra. Itu dia panggil khilah di sini. Khilah tentang nak cari apa yang kita nak bincangkan. Maka dalam masalah ini para jemaah sekalian, kita kaitkan dengan zaman kita hari ini. Kita tak boleh baca Quran cerita jahiliah saja. Pasal itulah ulama kata al-ibratu bi'umumin nafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira dalam tafsir dalam ayat ini umum lafaz. Jangan duk kira jangan duk sebab turun tu. Kalau tidak Quran itu ke Arab, tak jumpa orang kita dah turun ke Yahudi kan. Maka di antara isu besar bila kita nak bincang satu-satu perkara, yang pertama sekali kita kena tengok maudhu, tajuk perbincangan. Isu yang kita nak bincang ni patut dibincangkan atau tak patut dibincang. Oh, itu dia. Kadang-kadang benda besar jadi tak besar pun ada. Benda yang besar jadi benda yang kecil jadi besar pun ada. Dia panggil, orang Arab kata la taj'alul habbah qubbah. Mu jangan jadi benda yang kecil ni macam dom, macam kubah besar. Dan ada isu yang besar, dia jadi kecil. Sebab semua dimainkan oleh media dan dimainkan oleh siapa-siapa. Maka kita yang pertama sekali, kita kena tengok isu yang kita nak bincang. Contohnya kita kata gini. Para pendakwah, para penuntut ilmu, ahli-ahli fiqh, apa yang patut kita bincang tentang masalah ni? Zaman kita ini, mari isu corona, COVID-19. Maka para ulama berbincang, bagaimana cara nak solat, bagaimana cara nak menghadapi dia. Yang pertama sekali, corona ni kalau bercampur ramai-ramai, tak tahu orang mari mana bersentuh, dia akan jadi berpenyakit.
penyakit ini boleh berjangkit dengan izin Allah, walaupun kita yakin bahawa la adwa wala tiyarata, tak ada penyakit berjangkit dengan sendiri, tapi dengan izin Allah Taala beri pada corona dia berjangkit. Maka ulama berbincang. Boleh ke tak boleh kita gantungkan ibadat di masjid, balik rumah masing-masing. Bukan sekat solat berjamaah. Solat berjamaah tu mari imam, Bilal, muazzin, tok siap 3 orang solat, lepas dah lah. Kita kata kalau fardu kifayah pun dah ada orang solat, lepas. Kan? Tapi solat Jumaat macam mana? Ulama berbahas. Mari pula, orang yang sah depan ni, dengan baju 4-5 lapis plastik ni, macam mana nak solat? Adakah dia boleh solat dalam keadaan begini? Pakai topeng boleh solat? Kalau dia nak buka baju, nak ambil wuduk, tak sempat macam mana? Allah, itu para ulama berbahas. Mari pula ulama-ulama lain, tak ada kerja lain. Pagi-pagi keduk sebar, Dajjal nak keluar dah, Imam Mahdi nak muncul dah, tanda-tanda gini sudah dimimpi oleh ulama-ulama dulu berapa tahun yang lepas, menunjukkan bahawa ini sudah wali besar, sudah keramat besar. Sebab apa? Dia sudah tahu ni. Dalam dia sudah macam-macam orang panggil tajuk-tajuk yang pelik-pelik. Dikait pula dengan Ramadan tahun ni 15 dia jatuh hari Jumaat, akan berlaku huru-hara besar, suara tuan-tuan dan puan-puan. Cerita Ramadan tu berapa puluh kali berulang dah hari Jumaat pada bulan Ramadan tu, 15 Ramadan. Jadi kita kata tak usah duduk mencari benda yang pelik-pelik. Yang kita nak cari macam mana nak menyelesaikan masalah hukum dan bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat yang terkurung. Ada yang kerja dia kaih pagi, makan pagi. Kalau tak boleh nak pergi kerja, macam nak dapat rezeki. Jadi, ini yang patut diperbincangkan, diperbahaskan. Ni duk cari benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang takhwif, nak menakutkan orang, lebih menyebabkan orang jadi gelisah, jadi gedebar, jadi macam-macam. Maka kita mengatakan, tumpukanlah kepada perbincangan yang besar-besar. Dan tajuk-tajuk yang besar-besar, jangan semua orang bercakap. Biarlah yang bercakap itu ahli dalam bidangnya masing-masing. Karena itu kata di para ulama, waktu tenang-tenang boleh je siapa nak bercakap. Tapi waktu hawadis wal fitan, la yatakallamun. Jangan bercakap kecuali para ulama-ulama yang muktabar, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara. Kadang-kadang walaupun kita dalam di zaman Covid ni, ramai lagi orang duk bincang qila wa qala, duk kata orang tu, kata orang ni, buat fitnah pada orang tu, fitnah orang ni. Kita kata banyak masalahnya kita. Jadi bagaimana kita nak selesai? Jadi tajuk yang nak diperbincangkan, tengoklah benda tu besar yang berfaedah kepada kita, barulah kita bincangkan. Yang kedua, ni adab perbincangan yang kita nak bincangkan di sini, iaitu al-i'tima' 'alal masadir as-sadiqah. Setiap benda yang kita nak bincang, biarlah kita berpegang dengan sumber yang benar. Sumber yang benar, jangan diambil dengan daripada surat khabar ataupun pota-pota berita yang nampak sangat bias, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang resis kepada kita, kepada orang Islam. Jangan dijadikan dia sebagai bahan berita. Kalau kita ada jadi bahan berita, kita duduk sandar di atas itu, kita juga jadi manusia yang terjebak dengan menyebarkan berita-berita palsu. Ini di antara perkara yang akan merugikan kita, masya-Allah tabarakallah. Hari ini sumber berita macam mana? Contohnya, kita nak tahu maklumat tentang Covid, apa yang berlaku. Kita ambil daripada KKM, daripada kenyataan akhbar yang dikeluar oleh Kementerian Kesihatan. Jangan duk ambil kenyataan akhbar yang ditulis oleh orang kongsi-kongsi. Orang kata-kata kongsi kok dah, jangan ambil begitu. Kita ambil daripada sumber, barulah hati itu lebih tenang. Ambil daripada sumber autoriti yang benar, dan jangan ambil daripada orang yang tak ada kerja. Nama dia kerja dia pembangkang. Kerja dia nya ndak membangkang. Apa orang buat tak betul belaka, hak betulnya hak dia. Tu ya. Tapi kalau kita tengok hak dia, tak jadi juga. Jadi makanya yang lainnya yang menimbulkan fitnah di zaman kita, jangan sekali-kali. Sumber masdar biarlah usuk, masdar yang tepat. Hari ini banyak sumber-sumber kita, sama ada mari daripada ahli-ahli politik yang desperado, yang kecewa, mari daripada sumber Syiah yang duduk hentam ahli sunnah, mari daripada golongan-golongan yang juga beriktimak di atas berita-berita yang palsu, hadis-hadis yang tidak benar, kemudian duduk tahlil ahdas yang menyebabkan manusia terumbang-ambing dalam masalah itu. Maka sumber syariah kita kena ambil daripada Quran, daripada hadis-hadis yang sahih, yang muktamad, daripada ijma', daripada qiyas yang sahih, barulah kita rasa kita akan kita duduk dalam keadaan yang demikian. Yang ketiga, kita kena ambil qadiyatud dalil. Dalil ni kita tengok pada keadaan. Ada dalil yang mari daripada sumber yang asli Quran, hadis. Ada dalil ni panggil dalil aqli. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita akan bincangkan siri yang akan datang, alam naj'alil arda mihada. Itu dalil akli. Maknanya Tuhan suruh tengok, mu tengok bumi ni aku buat macam mana.
Mu tengok langit macam mana. Afala yanzur ila bil, mu tengok unta macam mana aku buat. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu sendiri. Mana kita tengok pada sumber, tengok kalau dari akli kita boleh berfikir, dari sudut sains teknologi macam mana kajian, alhamdulillah. Yang keempat, masalah al-fahmu, masalah kefahaman. Dalil betul. Huraian ulama betul, tapi kita pula salah faham. Maka timbul juga masalah. Jadi hari ini itulah yang timbul perbalahan-perbalahan ini, iaitulah masalah yang berat. Kata di Al-Mutanabbi, dia kata apa? Wa kan min aibin qawlan sahihan wa afathu min al-fahmi istaqim. Kam min aibin, berapa ramai orang yang mencela pandangan-pandangan yang benar. Maklumat betul. Wa afathu min al-fahmi, tapi yang menjadi penyakit dia tak faham sebab apa? As-saqim, sebab pemahaman dia yang tak betul. Maka yang kelima, al-maqsad wa ahmiyatut tajarrud wa salamatul qasd. Yang kelima, bila kita buat kajian, yang besar sekali tujuan kita. Tujuan dan bebaskan diri kita daripada ikatan hawa nafsu, ikatan-ikatan daripada benda yang belenggu kita. Biarlah kita kaji dengan kajian yang benar, barulah kita akan dapat natijah yang baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam ayat yang keempat, kalla saya'lamun. Jangan buat perangai lagu tu. Sesungguhnya mereka akan mengetahui. Jadi ulama kata kalla di sini dengan mana kalimatu zajrin warara, kalimah jerkahan. Jangan buat lagu tu. Hei, puak-puaknya duk tanya tu tanya ni, kan? Kata di ba'dul mufassirin, mereka akan tahu. Akan tahu apa? Azab berdunia akan menimpa kamu. Bila? Tak lama lagi. Sekarang ni aku di Mekah, tapi nanti aku pergi Madinah, akan berlakunya peperangan yang pertama, peperangan Badar. Mereka tahu ujung jatuh di mana, puak-puak Abu Jahal dengan geng-geng dia. Summa kalla saya'lamun, kamu dah lepas pada itu, mu akan tahu sekali lagi. Mana? Di akhirat esok, kamu akan jumpa apa yang telah berlaku di akhirat. Jadi dua perkara inilah, mu akan tahu, kamu akan tahu. Allah Ta'ala sebut pada kita di sini, supaya kita manusia ni berfikir, jangan duduk main suka-suka je kata, mu akan tahu, atas dunia pun kamu akan tahu juga, Islam akan menang. Kan? Orang kafir akan tewas. Sekali lagi mu akan tahu, bila? Akhirat esok, kamu akan dibinasakan. Di sana tidak ada perkara yang tersembunyi. Semua benda yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, inilah rahsia Allah SWT tahdid, memberi amaran, peringatan kepada mereka supaya mereka fikir. Mu nak bincang, nak buah, nak kata apa, berfikirlah dengan cara jiddi, dengan cara betul-betul, jangan suka-suka. Orang menentang, kita menentang juga. Orang buat, kita buat juga. Akhir sekali tak tahu apa kita ni. Pakai duk gomo benda yang tak tahu betul ke tak betul. Kenapa awak begini? Orang minat. Berapa ramai kawan-kawan kita yang terjebak waktu al-fitan, terjebak. Ada sebagai sahabat-sahabat kita molek-molek dah dia ni. Tapi bila terjebak dengan kumpulan ni, segala benda atas dunia ni tak betul belaka, bahkan lidah dia sudah berubah. Dulu bercakap molek, lah ni kalau kita tengok dia tulis kat Facebook, menyumpah, maki, kata uduh orang, segala benda ni tak betul berlaku atas dunia, hak betulnya dia seorang. Kita kata ini telah terjebak dengan perangkap hawa nafsu, perangkap syaitan. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita betulkan balik segala perjalanan kita. An-naba'il azim, benda ni kiamat akan berlaku. Orang kafir zaman dulu pun orang panggil hura-hara duk mikir benda ni. Kita atas dunia hari ni, biarlah kita berfikir dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, dengan cara yang kita boleh, insya-Allah Ta'ala boleh menyelamatkan kita. Maka tentang isu 5 tajuk yang kita bincangkan tentang yatasaalun, apa yang kita nak bincangkan sini, alhamdulillah sebuah buku yang saya usahakan, nota ini, apabila anda perhatikan, banyaknya qila waqala, banyaknya perbalahan di antara sama-sama kita, segala kumpulan balah belaka. Bermula dengan orang politik, tak usah kira lah, orang politik tu hadis wala haraj. Sebab dia kira politik je tak, dia kira dia benar, tak apa. Kalau dia kalah susah masalah. Kemudian mari pula ustaz-ustaz pula. Para pendakwah juga sama-sama dia, tak mudah juga. Dengan rekod merah lah, rekod kelabu ada belaka waktu bik, sedangkan tidak ada perbincangan yang dibuat. Maka hasil daripada penelitian itu saya keluarkan satu nota, tajuk dia rahmat dalam perbezaan. Rahmat
dalam perbezaan. Kita ni kecil ya para jemaah sekalian, pesan ni ya. Jadi boleh cari, kalau kita tatbikkan, laksanakan perbincangan rahmat dalam perbezaan, insya-Allah banyak benda-benda yang boleh menyelamatkan keadaan dan boleh mengharmonikan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. InsyaAllah, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita dengar perkataan baik, kemudian kita ikut yang terbaik. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Ayat yang ke-6 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.